Buletin Didik 7 Januari bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 perlu dikaji dan disemak semula. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, semakan itu bagi membela nasib golongan kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual atau penderaan. Tegas Datuk Seri Azalina, pindaan mungkin boleh dilakukan selepas melihat kekurangan atau kelonggaran dalam pelaksanaan akta berkenaan dalam melindungi kanak-kanak. Pihaknya akan mengadakan perjumpaan khas dengan semua badan bukan kerajaan NGO berkaitan kanak-kanak untuk membincangkan elemen jenayah kanak-kanak ini esok. Beliau berharap sesuatu kes itu boleh diselesaikan dalam masa setahun dan ketika ini katanya ada beberapa kelonggaran yang perlu dikemaskini. Katanya lagi antara aspek yang perlu dilihat semula adalah mahkamah khusus bagi kanak-kanak. Mahkamah itu jelasnya perlu diberi pembaharuan yang lebih sesuai dan selesa supaya tidak ditakuti oleh kanak-kanak ketika dipanggil memberi keterangan yang boleh memberi kesan kepada siasatan atau pendakwaan sesuatu kes. Beliau juga akan mengadakan perbincangan dengan Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq dalam masa terdekat supaya wujudnya program kefahaman umum yang jelas berhubung kesalahan seksual terhadap kanak-kanak di peringkat sekolah rendah dan menengah. Bagi memberi peluang dan ruang kepada murid menonjolkan bakat dan potensi diri, Sekolah Kebangsaan Bukit Kemuning 2 menganjurkan Bintang Kecil Hari Kantin 2023. Antara aktiviti yang menjadi tumpuan ialah Himpunan Saya Juara, di mana seramai 230 murid menyertai perarakan seni bela diri yang terdiri daripada seni silat, taekwondo dan karate. Menurut penolong kanan hal ehwal murid sekolah itu, Muhammad Zuraidi Komari, murid-murid juga berpeluang mempersembahkan bakat mereka di pentas utama. Anak-anak seawal 4 tahun yang dibimbing bersama dengan ibu bapa, mereka inilah merupakan pelapis yang akan mewarisi warisan kita. Daripada segi persilatan, karate ke taekwondo, itu semua seni bela diri yang kita galakkan di sekolah kami. Dan kita mengharapkan di sekolah-sekolah lain juga beri ruang kepada seni bela diri ini untuk bertapak di sekolah supaya ianya dapat meningkatkan disiplin, jati diri, semangat dan juga keyakinan anak-anak apabila mereka berada dalam seni mempertahankan diri dan juga seni bela diri. Itu yang saya mengharapkan supaya kita kena semarakkan. Tambahnya, program itu turut membawakan penampilan istimewa pesilat negara Al-Jufri Jamari untuk menyuntik lagi semangat peserta sekaligus berkongsi pengalamannya dalam bidang berkenaan. Bagi murid tahun 6 SK Bukit Kemuning 2, Muhammad Adam Yusof Zakfuan Syahril, peluang seperti ini amat dihargai kerana minatnya yang mendalam terhadap seni silat sejak berumur 6 tahun. Saya paling suka sekali belajar ni adalah acara seni solo kreatif. Sebab dia kreatif dan kita ada wirasa, wiraga, wirama. Dia ada macam kita lawan ni, kita dalam keadaan seorang-seorang kan. Tapi kita lawan ni, kita bayangkan di depan kita ni ada orang. Kita kena tahu, okey, kita lawan ni beramai-ramai orang ke ataupun seorang. Macam itulah. Muhammad Adam Yusof yang juga juara silat seni solo kreatif Satu Sekolah Satu Silat peringkat kebangsaan di bawah Kementerian Pendidikan turut berharap supaya aktiviti sebegini diperbanyakkan lagi pada masa akan datang supaya lebih ramai dapat menilai diri sekaligus belajar perkara baru. Rumah Orang Gila Senayan Berhad mungkin ada yang pelik mendengarnya, tetapi ia menghimpunkan hasil hobi seorang pesara tentera yang suka mengumpul barangan elektrik rosak sebagai hiasan. Kita ikuti laporan yang disediakan TV PSS QJazz TV Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Jendris untuk segmen Wartawan Cilik minggu ini. Rumah Orang Gila Senayan Berhad. Bunyinya tidak masuk akal tetapi itu yang telah dilakukan oleh Abdul Manat Ibrahim, 72 tahun, seorang bekas tentera di Kampung Palahnya, Hulu Telemong, Terengganu. Kampung Palahnya, Hulu Telemong, Terengganu pastinya menjadi bualan bagi kenderaan yang melalui jalan utama di sini. Abdul Manat Ibrahim atau lebih gemar disapa dengan panggilan Pak Manat mempunyai satu hobi yang unik iaitu mengumpul barangan elektrik yang rosak. Saya nak tanya, bagaimana Pak Manat dapat idea nak bina rumah ni? Saya dalam tertera mula, saya kem batu melata. Apa dia, CEO masa tu dia buat perhiasan macam-macam dalam kem. Jadi saya pun, apa saya buat, saya pun mikir.
mikirnya rumah kanser dia ni memang dia perhiasan dengan molek dengan apa. Jadi pok berhenti, dia boleh kerja awam. Apa boleh kerja awam, pok pun ada semangat lagi dari dia. Jadi pok pun mikir, kalau sama pok kena buat satu perhiasan pelik pada orang lain. Lepas tu dia punya satu pandangan orang, kalau orang lalu pun mudah kenal rumah pok ni gini. Gitulah. Jelas Pak Manat juga, beliau akan menghabiskan wang poketnya sendiri untuk melakukan pengubahsuaian terhadap barang yang beliau miliki mengikut kemahiran beliau sendiri. Berapa Pok belanjakan duit Pok nak buat semua? Tapi kalau ke duit memang banyak. Banyak habis. Kalau kita baca gambar 2-3 ribu juga habis. Sebab banyak dengan benda tu benda ni buat. Tapi Pok tak kirakan keuangan. Tapi Pok kira minat Pok buat sesuatu benda hingga sampai ke puas hati. Sebagai seorang pesara tentera, beliau menggunakan ilmu yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang unik dan berlainan dari minat orang lain. Pak Manat sangat mengalu-alukan kedatangan kami kerana beliau menyatakan tidak mendapat sokongan maupun penghargaan dari mana-mana pihak. Pak Manat juga sempat berpesan supaya tidak memandang serong terhadap minat seseorang kerana pastinya setiap orang mempunyai minat tersendiri. Jadi inilah serba sedikit kisah mengenai Rumah Orang Gila Sindiar Berhad. Saya Nurul Najwa Peti Issa, wartawan QJAS TV SMK Kuala Jederis, melapor diri dari Kampung Palohnyo, Hulu Telemong, Terengganu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat kampung orang asli Kuala Boh, Cameron Highlands, Pahang siang tadi. Baginda turut berkenan menyampaikan sumbangan kepada penduduk kampung itu. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah pada jam 10.40 pagi disambut penduduk kampung berkenaan. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Baginda kemudian berkenan menyampaikan sumbangan peribadi kepada 128 ketua keluarga dan kira-kira 200 kanak-kanak di perkampungan itu. Ketika beramah mesra bersama penduduk, Al-Sultan Abdullah bertitah kerajaan negeri diminta menyediakan rumah kos rendah dan kemudahan internet bagi kegunaan penduduk orang asli di penempatan itu. Baginda turut mengingatkan penduduk supaya menjaga kesihatan mereka dan keluarga masing-masing. Kompleks Lembaga Kebajikan Anak-anak Yatim Sarawak Peryatim bukan sekadar membantu anak-anak yatim yang beragama Islam, sebaliknya diwujudkan untuk membantu semua anak-anak yatim tanpa mengira agama dan latar belakang mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, visi asal penubuhan peryatim adalah untuk menjaga kebajikan semua kanak-kanak tergolong dalam kategori anak yatim sama ada kehilangan ibu atau bapa atau keluarga yang tidak berkemampuan memberikan jagaan sebaiknya kepada anak-anak terbabit. Dan kita boleh mengatakan di situ untuk kita supaya setidaknya terjaga. Kadang-kadang ada keluarga tidak mampu untuk menjaga anak-anak setidaknya ataupun anak buah ataupun cucu setidaknya. Jadi bolehlah hantar ke yatim supaya yatim boleh membantu untuk menguruskan setidaknya dan waktu cuti sekolah setidaknya akan dihantar balik ke kampung dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas lawatan ke Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang di Sibu. Kompleks terbabit merupakan salah satu daripada 4 kompleks peryatim di Sarawak dengan 3 lagi di Kuching, Bintulu dan Miri. Program pemberian vaksin COVID-19 Selvax dan dos penggalak secara percuma menerusi inisiatif Kerajaan Negeri Selangor yang bermula hari ini mendapat sambutan dingin dalam kalangan masyarakat. Hanya sebilangan kecil rakyat mempunyai kesedaran untuk mendapatkan perlindungan berkenaan walaupun ketika ini ada kebimbangan peningkatan kes COVID-19.
Tinjauan pihak kami di Pusat Pemberian Vaksin Klinik Selcare Universiti Selangor sejak jam 12.30 hari hingga 3 petang tadi mendapati kurang 5 individu yang mendapatkan dos penggalak. Kebanyakan yang hadir pula hanya golongan muda. Individu yang terpanggil untuk mendapatkan dos penggalak hari ini berpandangan peningkatan kes di negara lain antara sebab mereka mendapatkan suntikan terbabit. Kita pun kan baru-baru ni ada yang kes yang China nak masuk sini kan. So expectation kerajaan pun untuk COVID ni pun tinggi. So sebelum apa-apa better saya ambil booster ni untuk my protection lah. Saya nak ambil booster untuk yang kali kedua ni sebab sekarang kita tak jangkakan kes akan meningkat ke apa ke, lagipun ada varian baru. So ambil booster ni untuk protection diri sendirilah. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam Selangor Dr. Siti Mariah Mahmud berkata, inisiatif ini mungkin kurang mendapat sambutan kerana baru diumumkan semalam. To be fair, kenyataan bahawa Selangor akan meneruskan dos penggalak ni baru semalam kita keluarkan kenyataan mengatakan kita bermula hari ini. Saya merasakan bahawa berita itu belum sampai lagi kepada rakyat dan kami bercadang untuk mempergiatkan lagi promosi supaya rakyat tahu ada. Beliau juga tidak menolak kemungkinan masih terdapat persepsi negatif berkaitan pengambilan vaksin di media sosial sekaligus menyebabkan kebimbangan orang ramai untuk mendapatkan suntikan itu. Artifak ini ialah baju berayat. Baju berayat berwarna merah ini dijahit dengan benang perak serta tidak mempunyai lengan dan kola. Ia mempunyai motif kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat yang memuji kebesaran Allah. Baju ini juga diperbuat daripada kain kiswah yang digunakan untuk menutupi bahagian dalam Kaabah di Mekah pada suatu ketika dahulu dan pernah dimiliki oleh Raja Nikpek Raja Jammu, kerabat diraja Kesultanan Melayu Patani pada tahun 1805 Masihi. Minat yang mendalam terhadap muzik membuatkan seorang wanita nekat memilih bidang itu untuk dijadikan sumber pendapatan tetapnya. Fatin Hani Muhammad Sharif membuktikan kejaya sebagai guru muzik juga menjanjikan masa depan cerah jika ada kesungguhan dan kecekalan mengharunginya. Untuk segmen kejaya, kita mendekati wanita berusia 35 tahun ini yang sudah pun memiliki kelulusan Dr. Falsafah dalam pendidikan muzik dari Fakulti Seni Kreatif Universiti Malaya. Menurut Fatin, minat mengajar tercetus sejurus tamat persekolahan dan pada masa sama memiliki sijil tahap 8 bermain piano. Guru muziknya adalah inspirasi kuat untuk Fatin meneruskan impiannya bergelar tenaga pengajar. Basically kalau nak cari cikgu muzik ni banyak you follow ataupun you punya influence tu daripada cikgu you sendiri. So saya punya cikgu semua Chinese dan mereka sangat baik. So saya memang I want to become like my piano teacher. So dan saya mengajar balik after saya habis grade 8 tu, dan saya continue ambil diploma in piano pula, dan saya mengajar balik dekat tempat yang saya belajar tu. Kat situlah saya start saya punya career sebagai cikgu piano. Ia menjadi titik permulaan Fatin mengorak langkah dan berusaha membuka akademi muzik sendiri iaitu Punca Alam Music Academy pada 2016. Mengakui kejayaan ini ada cabarannya, kesabaran serta kemahiran komunikasi yang baik amat diperlukan, terutama apabila berdepan murid yang masih muda. Ada yang start daripada 3 tahun yang belum lagi tahu ABC. Itu cabaran dia, kita kena ajar semua aspek, macam ajar letters dulu, numbers dulu, and then ajar piano, ajar fingering. Menurut Fatin, melalui kerjaya sebagai guru muzik, setiap individu mampu memperoleh pendapatan mencecah ribuan ringgit. Kerjaya itu bukan saja boleh dilakukan secara sampingan, malah sebagai sumber pendapatan tetap. Berbaloi, memang berbaloi. Especially sampai you dah boleh buka your own music center, memang boleh survive. Actually it's a good business buat music ni. Any music course pun like because there is career in music kan. You can be educator, you can boleh jadi pensyarah, you boleh jadi cikgu home private lesson, which is your income is 100% to you.
Fatin turut menasihati mana-mana individu yang ingin menjadikan guru muzik sebagai kerjaya agar sentiasa berlatih sejak usia muda. Tambahnya, kerjaya sebagai pemuzik atau guru muzik akan lebih terjamin jika individu terlibat tidak pernah berhenti mencari ilmu dan sedia melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Bercakap tentang muzik, mendengarnya menggunakan fon kepala atau telinga untuk si pemakai anting-anting mungkin tidak lagi relevan di masa hadapan. Ia dengan terciptanya Nova H1, gadget audio tanpa wire dalam anting-anting pertama di dunia. Aksesori pintar ini boleh dicuba pengunjung pada satu pameran di Las Vegas, Amerika Syarikat baru-baru ini. Pencinta gadget dan teknologi kini boleh memakai anting-anting audio yang disambungkan tanpa wayar kepada telefon pintar. Malah gadget ini mudah dipakai kerana direka bersama klip berbanding style anting-anting yang perlu dimasukkan ke lubang cuping telinga. The Nova H1 audio earrings are the first headphone, wireless infrared embedded in earrings. Warm on the earlobe, you can see it on me. They look like luxury earrings. In fact, they are smart. You can connect them with to your phone via Bluetooth to make phone call or listen to your music. Alat ini menggunakan teknologi bunyi langsung yang dipatenkan oleh Nova dengan membawa audio langsung ke telinga dan tidak didengari orang sekeliling. So I just tried on these wonderful pearl earrings that really make listening to audio much more fashionable. And so they're comfortable, you could hear really well. I was surprised that the people around me couldn't hear. And so it can be part of your jewelry without having to, have unsightly earrings on. Ketika ini, ia boleh dibeli di United Kingdom dan bakal memasuki pasaran Amerika Utara dan Jepun pada Jun nanti. Anting-anting audio disaluti emas berharga €695 atau RM3,263, manakala yang disaluti perak bernilai €595.